Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita rafa'kan syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurnia daripada Allah, inayah, taufik, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka umur kita dipanjangkan oleh Allah Ta'ala untuk sama-sama kita bermudzakarah, bertadakur, bertafakur, sama-sama ingat mengingati dan juga sama-sama berfikir, menghayati, tadabbur, mengamati segala hal-hal yang boleh mengundang barakah daripada Allah Subhanahu wa taala dan segala hal yang dapat menggembirakan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man merupakan seorang imam madhab yang luar biasa, imam madhab yang maqam tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah mengatakan satu hari bahawasanya, aku lebih gemar membaca kisah orang-orang saleh dan memahami perjalanan kisah hidup mereka, kerana dalam kisah hidup mereka itu adanya satu kejayaan yang membuatkan lebih aku gemar membaca berbanding hukum hakam fiqah. Walhal beliau adalah seorang ulama yang luar biasa, imam madhab, tetapi beliau gemar membaca kisah-kisah orang-orang saleh, kisah-kisah yang membuatkan hati beliau itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih dekat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita, tuan-tuan sekalian, sayugia lebih-lebih lagi perlu untuk membaca kisah para aulia, kisah para salihin, yang dengan kisah-kisah ini menjadikan kita ni orang yang tahu bagaimana nak tuju kepada Allah, dan kita tahu bagaimana hamba-hamba pilihan Allah ini menjadikan hidup mereka ini semata-mata kerana Allah, dan mereka hidup semata-mata untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kisah yang akan kita bawa pada hari ini adalah kisah seorang insan yang mempunyai jalur keturunan yang sangat-sangat mulia, dan beliau adalah seorang yang tingginya maqam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain Ibn Ali bin Abi Talib dan Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan cicit kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad rahimahullah subhanahu wa taala. Beliau adalah seorang imam yang besar, anak kepada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib. Yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada anak Sayyidah Fatimah, dan Sayyidah Fatimah mempunyai anak Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Nah, Sayyidina Husain ini mempunyai anak yang bernama Ali. Sebenarnya nama beliau adalah Ali, hanya namanya Ali. Zainal Abidin adalah merupakan panggilan ataupun sesuatu yang disandarkan kepada beliau, kerana Zainal Abidin adalah merupakan yang bermaksud perhiasan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kerana beliau menghiasi diri beliau dengan ibadah pada Allah, menghiasi diri beliau dengan akhlak pada Allah, menghiasi diri beliau dengan ilmu yang bermanfaat, menghiasi diri beliau dengan sesuatu yang dapat menggembirakan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zainal Abidin, dan juga beliau digelar sebagai As-Sajjad. As-Sajjad bermaksud orang yang banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beliau digelar sebagai As-Sajjad? Puan-puan yang dirahmati Allah, kita bayangkan beliau di antara rutin harian beliau yang beliau akan buat setiap hari adalah dengan beribadah ataupun solat sebanyak 1000 rakaat. Setiap hari beliau akan solat sebanyak 1000 rakaat. Jangan ditanyakan bagaimana waktu 1000 rakaat. Kalau kita ikut logik akal kita ni, memang tak masuk akal. Sekarang ni bukan kira waktunya, tetapi kira berkah pada waktunya. Orang kalau sudah terbiasa berbuat sesuatu
yang orang lain tak biasa buat, maka orang yang dah biasa buat akan berbuat sesuatu lebih pendek masanya berbanding orang yang tak biasa buat. Orang yang satu hari tak biasa baca Al-Quran dengan orang yang biasa baca Al-Quran, bila mana orang yang biasa baca Quran, kebiasaannya waktunya lebih pendek, lebih cepat habis berbanding orang yang tak biasa baca Quran. Walaupun kedua-keduanya bacaannya lancar, tetapi kebiasaannya akan lebih pendek pada orang yang terbiasa buat. Demikian Imam Ali Zainal Abidin, setiap hari 1000 rakaat. Subhanallah, 1000 rakaat sembahyang sunat. Tak perlu dikira bagaimana sembahyang fardunya, sembahyang sunat saja 1000 rakaat. Sebab itu disebabkan banyaknya sujud beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga digelar sebagai As-Sajjad. Kenapa beliau boleh sampai kepada level ataupun sampai kepada tahap sembahyang 1000 rakaat? Satu, waktunya yang berkah. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan setiap hamba itu waktu yang sama, tetapi keberkatan pada waktu hanya diberikan kepada hamba-hamba yang terpilih, hamba-hamba yang dalam hatinya punya jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita jujur dalam ibadah pada Allah, Allah akan berikan kepada kita keberkatan waktu, yang mana pada waktu yang singkat tetapi banyak perkara ataupun banyak ibadah yang kita mampu buat sebab keberkatan kepada waktu. Itu yang pertama. Kenapa Al-Imam Ali Zainal Abidin mampu untuk solat sehingga 1000 rakaat. Yang kedua, kenapa sampai kepada tahap demikian? Sebab yang kedua adalah beliau merupakan orang yang sangat-sangat gerun pada Allah, orang-orang yang sangat takut pada Allah, orang-orang yang sangat kenal Allah Subhanahu wa taala. Bila mana semakin kita kenal Allah, maka akan semakin rasa ibadah kita ni tak ada apa-apa nilai di hadapan Allah. Orang yang tak kenal Allah, makin ibadahnya di hadapan Allah adalah biasa-biasa saja. Tapi orang yang kenal Allah, maka sehabis-habis baik untuk mempersembahkan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad merupakan imam ataupun seorang wali, seorang orang soleh yang sangat kenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan dikatakan bahawasanya setiap kali beliau berwuduk akan mukanya berubah menjadi pucat kekuning-kuningan, pucat putih. Kemudian orang-orang keliling tanya kepada imam, "Wahai imam, kenapa setiap kali tuan berwuduk muka tuan akan berubah pucat?" Kata Al-Imam Ali Zainal Abidin, "Adakah kalian tidak tahu siapa yang akan saya hadap selepas ini, yakni Allah Subhanahu wa taala?" Maka beliau orang yang kenal siapa Allah, sehingga kan ketika berwuduk saja sudah merasakan keagungan Allah. Ketika berwuduk saja dah merasakan haibah Allah Subhanahu wa taala, rasa takut pada Allah, sehingga kan menyebabkan beliau adalah di antara mereka yang Allah muliakan dengan solat sehingga 1000 rakaat. Tak cukup dengan ibadah beliau, makanya ibadah yang tadi itu, ibadah yang diiringi dengan sifat jujur pada Allah Subhanahu wa taala, menghasilkan akhlak yang luar biasa. Tuan-tuan sekalian, orang yang ibadah itu benar, orang yang ibadah itu jujur, pasti akan menghasilkan akhlak yang luar biasa. Dan akhlak yang tak dibuat-buat. Ada orang dia buat-buat akhlak dia, tak apa, itu permulaan yang bagus. Tetapi ada orang sebati akhlak dalam diri dia. Termasuknya adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Satu hari ketika orang nampak Al-Imam Ali Zainal Abidin adalah akhlak yang luar biasa, maka ada orang yang tak suka kepada beliau, ada orang yang suka menentang kepada beliau, sehingga kan orang yang tak suka kepada Al-Imam Ali ini mengupah satu orang laki-laki untuk, kalau engkau berjaya buat itu Ali marah, maka engkau dapat 1000 dirham, ataupun engkau dapat 1000 dirham. Jadi demikian, yang laki-laki tadi ni akan pergi jumpa dengan Imam Ali Zainal Abidin, terus kutuk, terus caci, terus maki, terus ejek, terus buat apa saja, keluarkan perkataan sampaikan orang kelilingnya, anak-anak muridnya, orang ahli khidmatnya marah dan nak terus balas kepada orang yang mencaci maki kepada Imam Ali Zainal Abidin. Kemudian ditegah oleh Al-Imam Ali, biarkan dia berbicara. Kemudian Al-Imam Ali pun berpaling kepada laki-laki tadi, "Wahai laki-laki,
aib yang engkau tidak tahu pada kami itu lebih banyak. Subhanallah. Dalam keadaan orang kutuk-kutuk, dalam keadaan orang caci maki, dalam keadaan orang lemparkan segala perkataan-perkataan sehabis-habis, cacian semua dah keluar. Dalam pada tu Imam Ali beritahu bahawasanya aib yang engkau tidak tahu dalam diri kami ni, dalam diri saya ni lebih banyak. Apa yang kau mahu sebenarnya? Jadi orang tadi ni disebabkan akhlak yang luar biasa daripada Al-Imam Ali ni, sehingga kan berasa bersalah dan mengaku salahnya. Wahai Imam, saya mohon maaf, ada orang upah saya, kalau saya berjaya buat tuan marah, saya akan dapat 1000 dirham sekian. Imam Ali kali kedua senyum lagi. Kenapa kau tak beritahu? Kalau kau beritahu, aku akan bagi kau duit tanpa kau buat kami marah apa semuanya. Kemudian disuruhnya orang bantunya, dia ambil 1000 dirham, lepas tu bagi pada laki-laki tadi. Demikian tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini merupakan satu orang yang kalaulah akhlaknya dah sebati, inilah hasilnya. Akan membuatkan orang lain jatuh cinta kepada agama Islam, akan membuatkan orang lain jatuh cinta kepada baginda Rasulullah, akan membuatkan orang semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila mana bermuamalah dengan akhlak yang demikian. Itulah Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Tak cukup dengan ibadahnya, tak cukup dengan akhlaknya. Beliau adalah orang yang sangat dermawan. Orang yang sangat dermawan. Setiap hari sepanjang hidup beliau akan membawa gandum di belakang badan beliau dan akan mengagih-agihkan makanan tersebut kepada fakir miskin dan memberikan kepada mereka ini barang-barang keperluan mereka tanpa pengetahuan tuan rumah tadi. Sehingga dikatakan dalam riwayat ada 200 keluarga yang mendapatkan bahagian daripada agihan barang-barang keperluan yang diagihkan sendiri oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin tanpa bantuan ahli khidmatnya, tanpa bantuan khadimnya, tanpa bantuan anak muridnya. Beliau sendiri yang pikul di belakang badan beliau dan serahkan kepada rumah-rumah tanpa pengetahuan isi rumah. Sehingga kan ketika wafatnya beliau, maka 200 keluarga tadi ini dah tak dapat apa-apa bantuan, dah tak dapat apa-apa lagi barang keperluan. Barulah mereka tahu bahawasanya selama ini yang mengagih-agihkan barang keperluan adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Inilah beliau. Kalau beliau memberikan orang hadiah, beliau tak mengharapkan balasan. Orang pinjam duit beliau tak pernah menagih untuk pinjam untuk tuntut semula. Kalau ada orang meminjam baju daripada beliau akan berikan baju tanpa meminta diberikan semula. Demikian cucu ataupun cicit baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalur yang begitu mulia, merupakan nasab keemasan yang sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ali Zainal Abidin wafat ataupun lahir di kota Madinah dan wafat di kota Madinah, dikatakan dimakamkan di perkuburan Baqi', juga dikatakan dimakamkan di perkuburan di Mesir sana. Ala kulli hal, yang kita dapat ambil daripada hidup beliau adalah akhlak beliau, ilmu beliau, ibadah beliau, dan bagaimana beliau bermuamalah dan juga bermasyarakat, sehingga kan orang merasakan ketiadaan beliau dan orang dapat merasakan bahawa beliau memang betul-betul anak keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita dengan beliau nanti, dan moga-moga Allah menurunkan kepada kita akhlak yang Allah berikan kepada beliau, ibadah beliau, ilmu beliau. Kalau tak mampu amalkan semua, maka jangan ditinggalkan kesemuanya. Hadza sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.